ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu, dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu, walau sedar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah semuanya, apa khabar anda semua pada pagi ini? Kaifa halukum? Apa yang saya harapkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah sama-sama kita semua sehat sejahtera ya. Di samping ahli keluarga, di samping insan yang tercinta, alhamdulillah sekarang ni pun dah boleh rentas negeri, mungkin boleh orang kata apa? Berjumpa dengan keluarga kan yang mungkin sebelum ni terpisah lama kan akibat pandemik ni. Dan alhamdulillah itu adalah satu rezeki sebenarnya, nikmat, tapi apa pun kita perlu jaga dirilah. Okey, macam saya pun alhamdulillah kakak saya pun nak balik ujung minggu ni kan. Lama dah tak berjumpa apa semua. Jadi saya harap pun tuan-puan pun begitu insya-Allah. So saya pun alhamdulillah untuk hari ni sihat sejahtera. Untuk hidung pun nampak macam okey hari ni insya-Allah. Doakan yang baik-baik. Tak adalah sok-sek. Buat setakat ni lah, tapi tak tahulah pula kan. Buatnya dia marinya kemudian sekejap lagi. Harap-harap menyetak lah insyaAllah. Baik, ahlan wa sahlan kepada semua yang baru masuk, dan kepada yang memberi salam, waalaikumsalam. Jadi insyaAllah untuk di awal ini saya nak mohon kerjasama bantuan daripada sahabat-sahabat semua. Tolong bantu saya sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Sama-sama kita sebarkan ke pelosok alam. Pelosok alam tuan-puan InsyaAllah sama-sama kita sebarkan ilmu Quran ini. Kita ajak lagi kawan-kawan kita yang lain. Boleh? Tolong bantu saya tekan butang share di bawah tu. Alhamdulillah untuk hari ni semalam kita baru saja selesai menyambut Maulid Nabi kan. Cuma tak adalah kita buat event ke apa besar-besaran. Cuma hari Isnin hari tu pun kita ada buat selawat sekejap kan, penutup tu. Jadi alhamdulillah siapa yang nak tengok selawat apa semua boleh tengok dalam grup Telegram, ada dalam tu. Siapa yang dah tengok? Hadiah saya pada tuan-tuan dan puan. Hadiah selawat Nabi. Siapa yang tak sempat dengar hari Isnin itu, bolehlah tengok dalam grup Telegram tu ya. InsyaAllah. Baik, jadi untuk pagi ni tuan-puan, seperti biasa saya nak kita sama-sama adakan satu suasana yang positif pagi ni, boleh? Tuan-puan, walaupun kita tak bersemuka, tak nampak, so saya nak tuan-puan yang kat rumah tu dalam keadaan semangat dan ceria sebelum kita mulakan pengajian kita pagi ni. Kalau kita ada energi yang baik, okay, kita ceria di pagi hari insya-Allah, mungkin ianya membantu lagi lah untuk kita dapat kefahaman tu. Dan kita nak bina chemistry sebenarnya, nak bagi serasi tu. Sebab nak mengaji ni pun kena ada keserasian tuan-puan, betul tak? Jadi insyaAllah mudah-mudahan dipermudah semuanya ya. Kita juga turut menerima berita yang agak sedih. Kita baru saja dikhabarkan dengan pemergian seorang tuan guru, seorang Quran, seseorang yang sangat dimuliakan, dihormati, iaitu Al-Fadhil Ustaz. Siapa yang biasa ikut uswah? Siapa yang biasa ikut uswah? USW AH, Ustaz Wan Ainuddin Helmi kan. Jadi kita baru saja dengar di atas pemergian arwah, yang mana saya tak pasti beliau ada sakit ke apa. Cuma agak mengejutlah, katanya sesak nafas kan. Itu setakat info yang saya tahulah. Tuan-puan pun mungkin kalau ada siapa yang tahu lebih lanjut, mungkin boleh story sikit di ruangan komen. Jadi insyaAllah apapun nasihat saya, semalam saya ada sebut pada pelajar-pelajar kita saya kata apa, siapa yang istiqamah, yang biasa bersama dengan beliau, mengikuti sharing ataupun live beliau pada setiap malam, teruskan perjuangan. Jangan kata bila program uswah tu dah tak ada ya, tuan-puan putuskan orang kata apa, mengikuti pengajian-pengajian Al-Quran tu. Jadi teruskan cari. Macam kami, untuk apa, untuk kami lah Hizbi Ngaji belah malam memang tak ada apa-apa slot. Jadi tuan-puan boleh isi dengan pelbagai slot. Ikutlah mana-mana kan. Ikutlah mana-mana yang rasa boleh. Macam sebelum ni mungkin pagi tuan-puan
sharing tajwid kan, pagi dengan saya. Kalau malam dengan arwah. Tapi bila arwah dah tak ada, tuan-puan jangan putus asa pula, teruskan mengaji. InsyaAllah sepastinya arwah tu nanti akan gembira, dan insyaAllah pahalanya akan turut mengalir lah dengan ilmu yang bermanfaat yang dikongsikan kepada masyarakat, kepada tuan-puan, pada kita semua. Ya, InsyaAllah. Baik, jadi ada ikut Ustaz. Sama-sama, saya pun kadang-kadang ikut kan. Kalau saya tak ada kelas tu, follow je lah. Seronok. Orang hebat, orang-orang hebat ni tuan-puan, kita ikut je insyaAllah. Jadi sekali lagi kita baca Al-Fatihah, kita sedekahkanlah sekali kemudian kita sedekahkan juga kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat dan seluruh ahli keluarga kita insya-Allah. Baik. Jadi jom sama-sama tuan-puan, untuk pagi ini kita nakkan keberkatan insya-Allah. Kita dahulukan dengan bacaan pemuka Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita niatkan kepada arwah tadi insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a. ووافقني عملا صالحا، عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا. ووافقني عملا صالحا، عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا. ووافقني عملا صالحا، عملا مقبولا. ووافقني عملا صالحا، عملا مقبولا.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah selesai untuk bacaan pembuka kita hari ini, tuan-tuan dan bacaan istighfar. Alhamdulillah. Jadi apa pun jangan lupa untuk kita tajdid niat kita pagi ni tuan-tuan, insya-Allah sebelum kita mulakan pengajian kita. Jadi untuk pagi ini kita akan sambung bacaan semasa kita, iaitu pada surah Ali Imran ayat 65 hingga 67 insya-Allah pada muka surat 58. Kepada yang baru masuk, jangan lupa teruskan bantu saya untuk share kita punya live pada pagi ini. Okey. Dan siapa yang ada mushaf boleh buka mushaf masing-masing. Bersedia pada muka surat 58 insya-Allah. Baik, jadi jom kita akan baca dulu sama-sama 3 ayat ini insya-Allah. Kemudian kita akan pergi pada sesi bedah membedah. Baik. Sedia semua? Baik. Jom. Tarik nafas dalam-dalam insya-Allah. Kepada yang baru masuk beri salam. Waalaikumsalam. Sila. Kita dah baru nak mula ni insya-Allah. Baik, tarik nafas. Kita mulakan insya-Allah. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به sekali lagi فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Jadi selesai untuk bacaan kita yang pertama, tuan-tuan. Jadi jom kita teruskan untuk kita punya sesi bedah membedah, insya-Allah.
Baik. Mungkin ada yang dah buat siap-siap kat rumah kan. So kita akan semak sama-sama. Yang belum buat tak apa, jom kita bedah bersama pagi ni insya-Allah. Kita pergi pada ayat yang pertama dulu, ayat 65 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab. Baik, ya kat sini tuan-tuan dan puan kita kena panjangkan 4 atau 5 harakat. Dan hukumnya kalau kita tengok kat sini, pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Okey, ini pertemuan dalam 2 kalimah. Dan hukumnya mat jaiz munfasil. MJM. Jangan keliru ya. Kalau kita nampak dia bergabung tulisan tu kan. So ianya adalah mat jaiz. Hukum yang mana pertemuan itu berlaku 2 kalimah. Ya 1 kalimah. Ahlal. Ahla 1 kalimah. Baik, kemudian lal. Kat sini hukumnya ALQ. Alif lam qamariyah. Ya ahlal. Lal, alif lam qamariyah, jelaskan lam tanpa tawallud, lal. Okey, elakkan bunyi lal. Lal, lal. Okey, di situ ada tawassut tu. Sifat tawassut. Pertengahan. Ya ahlal kitabi. Baik, huruf ta 2 harakat mat asli tuan-tuan dan puan. Huruf kaf baris bawah 1 sahaja. Bilima, bilimatu. Bilimatu. Semua 1 harakat. Masuk pada ha, kita lihat di sini terdapatnya huruf mat ataupun kita kata mat asli yang bertemu dengan siapa? Mat asli bertemu dengan huruf yang bersabdu. Jadi kat sini tuan-puan dia qaulan wahidan. Hanya ada 1 wajah saja, iaitu perlu dibaca isba' 6 harakat. Panjanglah. Biasa kalau istilah ni kita panggil isba'. Okey. 6 harakat. Kita baca dengan 6 harakat. Tanpa ada khilaf. Maknanya di sisi riwayat lain pun turut dibaca dengan 6 harakat. Sebab tu dipanggil mat lazim. Kan? Dan kat sini hukumnya nama penuhnya mat lazim kalimi musaqqal. Macam mana kita nak tulis ni? Mat lazim. Sebab ni jangan-jangan jumpa kan. Itu pun ada sekali. Mat lazim kalimi musaqqal. MLKM. Mat lazim kalimi musaqqal. Jadi ada banyaklah juga dalam Quran Dia ada pecahan lagi mat lazim kalimi mukhaffaf kan. Cuma clue dia tuan-puan nak tahu ialah dengan melihat ni. Kalau ada simbol ombak jumpa dengan sabdu. Clue dia macam tu je. Kalau ombak bertemu hamzah 4 atau 5 harakat. Kalau dia jumpa dengan sabdu ataupun sukun, kita baca 6 harakat. Okey. Tuha. Lima tuhajjuna fi. Dapat tak? Kita panjangkan ha tu 6 harakat, kemudian masuk jim bersabdu tu. Untuk jim bersabdu tu kita selesaikan baik-baiklah. Sebab dia bersabdu, jangan buat sambil lewa je. Tuhajju, nampak kan tasydid pada jim tu betul-betul. Baik. Ju 2 harakat mat asli. Mat asli waw mat kat sini sebelumnya baris hadapan. Nafi mat asli bertemu dengan hamzah. Kat sini 4 atau 5 harakat. Dan pertemuan 2 kalimah, so mat jaiz munfasil. 2 kalimah fi 1 kalimah, ibra 1 kalimah, Ibrahim. Baik, ra 2 harakat tebal, kita baca tebal baris atas. Mat asli lah. Ya, dan dibaca tebal. Kemudian him, kalau kita sambung Ibrahim wa ma, maka hi tu akan kekal dengan mat asli. Dan seandainya kita nak berhenti, macam bacaan kita tadi kita berhenti kan. Dan nanti kita nak baca pun memang nak berhenti, so dia akan jadi ma'arif disukun lah kat sini. Ibrahim. 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh tuan-tuan dan puan? Kemudian kalau kita berhenti, selesailah kat situ. Kita sambung lagi. Wa ma, wa pada atas, wa ma kat sini MJM. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Mat asli bertemu hamzah. Banyak juga kita jumpa panjang-panjang ni kan.
Wama. Okey, kemudian kita dah tahulah mad jaiz ni 4 atau 5 harakat. Kemudian u tu kita jelaskan tahqiq hamzah, jelaskan hamzah dengan sebaiknya. Wama u. Muncung bibir sebab baris hadapan. Kemudian nun mati bertemu zai ni ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. Sembunyikan nun, jangan sebut tepat pada makhrajnya, kan? Dan dia bertemu dengan huruf zai yang nipis, maka dengungnya tarqiq. Dengung yang kita nak buat tu nanti nipis sahaja, tarqiq. Dan kalau cerita martabat, ianya pada martabat pertengahan, awsat. Martabat pertengahan. Maknanya nak lakukan dengung tu tak susah, tak senang. Dia pertengahan. Wa ma unzi gitu. Kita bersedialah nak sebut huruf zai tu. Ya. InsyaAllah. Baik. Zilatitta. Untuk titta ni hukumnya ALS lah, alif lam syamsiah. Ni senang kan? Latitta. Titta. Dapat tak? Titta. Jangan lewatkan bunyi dia. Terus je masuk. Latitta. Kemudian ada waw mati, kan? Sebelumnya baris atas. So kat sini tahu. Tuan-puan sempurnakan, habiskan sampailah muncung bibir mulut kita. Jangan buat separuh je. Tahu ni. Tu lagu yang sok kabar tu, kan? Tahu. Okey. Mana ke tadi? Okey, wa ma unzilatit tauratu. Gitu. Bila kata bacaan lin ni, dia sifat sebenarnya, sifat lunak bacaan lin. Ra tebal, mak asli. Sebab dia baris atas. Bukan sebab dia mak asli. Dia mak asli, dalam masa yang sama perlu dibaca dengan tebal. Baik. Tuwal injilu wal Puan Jusiah, baik, maklum. Sila. Moga urusan kelas lancar InsyaAllah. Apa nama? Kat mana tadi? Right. Kat sini ALQ. Nun mati bertemu jim. Sekali lagi. Ini hukumnya ikhfa haqiqi. Ya. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. KH. Untuk wal ni tadi, alif lam qamariyah, jangan tawalud ya. Walla. Kan? Walla. Wal. Macam tu je. Pegang makhraj lam. Nun mati bertemu jim. Ikhfa. Jim huruf tebal ke nipis? Nipis. Maka dengungnya nipis. Kita bersedia. Kita ikhfa, sembunyikan nun di sisi huruf jim lah. Jim tengah lidah. Naik ke langit. Baik. Dan martabatnya pertengahan. Awsat. Dia tak susah, dia tak senang. Bila kata pertengahan ni, tuan-puan faham? Bila kata martabat pertengahan ni, dia tak susah, dia tak senang nak buat. Dia steady lah orang kata. Wal injilu illa min ba'di. Okey. Wal injilu. Baik. Kemudian ji dua harakat mak asli. Lu illa. Lu baris depan. Lu muncung bibir. Baris depan kan dhammah. Illa hamzah. Baris bawah i, jelaskan. Kat sini hati-hati tuan-puan. Kalau kita baca laju, bimbang-bimbang, berlakunya hamzah tu dia terjadi apa? Tashil. Ataupun hamzah musahalah. Wal injilu luilla min ba'di. Wal injilu lui. Dia bunyi hamzah tashil lah. Kalau siapa yang dah biasa dengar tashil kan. Maksudnya kita meringan, memudahkan sebutan tu. So ingat tahqiq. Jelaskan, sempurnakan.
wal injilu illa min ba'dih. Boleh? Dapat tak? Illa lu'i illa la mat asli. Selesailah ni alif mat sebelum balik atas. Kemudian nun mati bertemu huruf ba. Baik. Jadi nun mati bertemu ba ni saya rasa semua tahulah. Iqlab kan? Iqlab ni maksudnya apa? Tukar. Illa mim. Tukarkan sebutan nun tu kepada mim. Kemudian kaedahnya tutup bibir bersahaja. Okey, tanpa kita kata apa? Tanpa memberi tekanan yang sempurna. Mim ba'dihi. Boleh Tapi kalau kita berhenti dia akan jadi ba'dih. Okey, kalau kita berhenti ba'dih. Kalau sambung, kalau tuan-puan cukup nafas nak sambung sampai ujung okey je. Kan? Min ba'dihi. Maka jadilah hukumnya kat sini maksilah maksilah MS bukan ML. Maksilah tawilah, MST. Okey, maksilah tawilah ataupun maksilah kubra, boleh juga istilah tu. Okey, jadi kalau tuan-puan dengar maksilah tawilah, maksilah kubra, ianya adalah benda yang sama. Illa mim, kadar dengung iqlab 2 harakat. Mim ba'dihi afala ta'qilun. Afala, la 2 harakat mak asli. Ya. Ta'qi. Untuk ain, saya lupa nak sebut. Ain ada 2 yang mati kat sini, kita lihat. Jadi saya rangkumkanlah sekali. Ba'dihi ta'qi. Jadi huruf ain ni dia bersifat tawassut. Makna kata suara kita ni tidak terlalu tertahan dan tidak terlepas. Dia tengah-tengah. Mim ta. Dia ada bunyi kat belakang tu. Tengah kerongkong kita sempitkan. Boleh? Hi ni tadi ba'dihi maksilah qasirah ni kalau wasal je, kalau sambung. Ya, kalau sambung, kalau kita berhenti dia akan jadi ba'dih. Kalau sambung baru jadi 4-5 lah, maksilah tawilah. Mim ba'dihi afala ta'qilun. Huruf qaf tebal. Huruf qaf isti'la, angkat pangkal lidah kita untuk hasilkan suara tebal tu. Kemudian lun ma'arid lisukun, MAL 246. Ma'arid lisukun 246. Dapat tak? Boleh. Baik, kita sambung lagi. Selesai ayat 65, kita sambung ayat 66 pula. Antum ihajajtum. Baik. Kita baca kat sini tuan-puan 4 atau 5 harakat. Mat bertemu hamzah. Huruf mat bertemu hamzah. Kemudian nama hukumnya mat jaiz lah. MJM. Dia sama macam kat atas tuan-puan. Mana tadi? Ya ahlal kitab kan? Yang mula-mula ni tadi. Kat sini. Ingat tak? Sama je. Jadi kat sini dia pertemuan 2 kalimah ni. Ha 1 kalimah. Ha 1 kalimah. Antum 1 kalimah. Mat jaiz munfasil. Kemudian nun mati bertemu ta ikhfa hakiki. Sembunyikan nun mati. Dia bertemu dengan huruf ta yang bersifat nipis. Maka dengung nipis. Tarqiq. Dan dia bertemu dengan ta. Yang mana ta ni kalau kita cerita tentang martabat, ianya berada pada martabat a'la. Martabat yang tertinggi. Jadi bila kata tertinggi maknanya senang nak buat. Sebab makhraj nun mati dengan ta tu dia dekat. Bila dekat senang nak buat. Maka dikategorikan martabatul a'la. Martabat yang tertinggi. Jadi
proses ikhfa tu senang. Dan pastikan nipis lah Sekejap saya rasa macam nak Okay. Untuk hamzah jangan lupa tahqiq, jelaskan makhraj pangkal kerongkong. Antum boleh. Nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. Tum, mim mati bertemu ha, izhar syafawi. Ni kelas kita semalam baru belajar kan. Sempurnakan sebutan mim tu. Antum, matikan mim. Okay, secara jelas dan sempurna. Tanpa mengabaikan gunnah asli dia lah jangan bunyi kat pula. Contoh, tum, ha, tum, ha, tum. Nampak? Dan benda tu tak payah diada-adakan. Kita pergi dalam keadaan bunyi yang natural je. Ha, antum, ha. Gitu. Boleh. Kemudian ha. Ha kat sini, kita tengok tuan-puan Sebelum tu saya nak sebut pada tuan-puan, kat sini dia dua kalimah ha ni satu kalimah. Ulai satu kalimah. Jadi huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Walaupun rupanya macam satu kalimah, tapi sebenarnya dia dua. Jadi kat sini sebenarnya MJM juga, mad jaiz munfasil. Hukmi, diistilahkan hukmi. Tak sebut pun tak apa. Kenapa disebut hukmi? Sebab rupa dia ataupun cara baca dia sama macam mad wajib, tapi dari sudut hukum mad jaiz munfasil. Sebab tu disebut mad jaiz munfasil hukmi. Boleh faham tak? Jelas ke? On tak on? Okay, so panjang sama je 4 atau 5. Ni cerita-cerita, kita cerita dari sudut hukum lah. Mad jaiz munfasil hukmi. Tambah hukmi belakang tu sebab nak bagi tahu, saya ulang sekali lagi. Sebab nak bagi tahu bahawa dari sudut hukum dia memang mad jaiz. Sebab tu ada sebut hukmi. Tapi dari sudut nak melafazkannya, dari sudut qiraah membaca, jadi ianya sama macam mad wajib. Makna kata, apa yang kita boleh faham, tak boleh berhenti pada ha tu. Kita kena sambung. Haula. Itu sahaja. Baik. Hamzah baris depan u. La panjang macam biasa. 4 atau 5 harakat. Yang ini mad wajib mutasil. Ni betul. Ni mad wajib lah. M W M, huruf mad bertemu dengan hamzah. Ni mad wajib mutasil. Kini dalam kalimah haula ni ada dua hukum lah. Mad jaiz hukmi, kemudian mad mutasil. Ada dua. Boleh? Ihajajtum, ha dua harakat mad asli. Jaj, jim yang mati di tengah bacaan dan menerima tanda sukun, sudah semestinya menjadi, orang kata apa, gambaran pada kita. Kita tahu dah, oh ini confirm kena lantun ni, qalqalah. Jadi qalqalah ini duduk dalam kategori qalqalah sughra, kecil, lemah. Hajajtum, hajaj. Cuma tuan-tuan dan puan, huruf jim ni kena hati-hati. Sebab jim kan, huruf jim, takut jim ni dia tengah lidah kan, naik. Hajaj, jaj. So dia takkan jadi hajaj, jaj. Jangan sampai bunyi begitu. Jaj, bunyi j. Ajma'in contoh. Ada bunyi c. Bunyi macam huruf ca. Kan? Tahu tak huruf ca? Jadi bezakannya, jangan berlaku gitulah. Hajaj.
Dia macam mana cara pengawalan dia ialah selesaikan sifat syiddah terlebih dahulu. Hajaj, kita lock makhraj jim tu betul-betul. Barulah takkan ada bunyi-bunyi yang mendatang lepas tu. Contoh bunyi c tu. Kan? Hajaj. Hajaj. Kemudian bila kita dah lock huruf jim tu, maka kita tahu selepas tu kita kena sempurnakan qalqalah. Qalqalah sahaja. Hajaj. Baru dapat. Okey, maka kita kena kontrol kat sini lah supaya tak berlaku bunyi yang tak sepatutnya. Hajajtum fima, mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu fa, ba pula. Sorry. Izhar. Izhar syafawi. IZS. Saya tukar balik. IZS. Izhar syafawi ya. Jelaskan. Hajajtum fima. Ma fi dua tu. Fima tu mat asli. Ada ya mat, ada alif mat. MA. Lakum mimmati bertemu ba. Ni baru bertemu ba. Yang ni ikhfa syafawi. IKS. Ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Jadi sama je macam baca hukum iqlab. Tutup bibir bersahaja. Fima lakum. Lakum. Ku muncung dululah sebab orang depan kan. Lakum. Fima lakum bihi. Boleh? Bihi kalau berhenti bih, kalau sambung bihi maksilah qasirah. S maksilah qasirah. Ikhfa ni kat sini sebenarnya. Ya, saya rapatkan sikit. IKS. Okey. Bihi dua harakat sama macam mat asli lah. Kat sini ada yamat. Yamat sebelumnya baris bawah. Lakum bihi il. Matikan lam ni, jangan beranakkan dia. Il. Biasa je. Il. Pegang makhraj lam. Il. Munfa. Tanwin bertemu fa. Tanwin bertemu fa. Ikhfa haqiqi. Martabat apa ni? Martabat apa ni? Fa. Awsat. Okey. Martabat pertengahan. Tak susah, tak senang. Sebab apa? Makhraj dia tak jauh, tak dekat. Gitu. Tanwin bertemu fa ya. Nipis. Ilmu fa. Kita sembunyikan tanwin tu, jangan sebut tepat pada makhraj dan ready sebut huruf fa. Falima tuhajjuna fima. Falima tu ha. Sekali lagi kita jumpa ML KM. Mat lazim kalimi MLKM. Mat lazim kalimi musaqqal. Hanya ada satu wajah saja, dibaca 6 harakat. Okey, dibaca 6 harakat. Alif mat bertemu dengan sabdu ataupun simbol misai ataupun simbol mat, alamatul mad bertemu dengan harfu jim, huruf jim yang bersabdu. Boleh. Jadi untuk sabdu tu jangan lupa untuk kita selesaikan tasydidnya. Tuhajju. Nampak masuk tu betul-betul pada jim sabdu. Jangan buat halal-balal je. Contoh. Tuhajju. Nampak? Bunyi pun ada kesamaran kat situ. Maka dia kurang cantik lah. Ataupun tak bertepatan dengan seperti yang ditulis. Ju dua harakat mat asli. Mat asli. Nafi ma fi ma. Fi dengan ma mat asli. MA. Laisa lakum bihi. Lai ni bacaan lin. Bacaan lin ya. Ya yang sukun sebelumnya baris atas. Salakum
ikhfa syafawi. Lai lembut bacaan lunak lin. Lakum mimmati bertemu ba. Ikhfa syafawi. Bihi. 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 Hi ni maksilah. M S Q. Maksilah qasirah ataupun maksilah sughra. Boleh juga maksilah sughra ataupun maksilah qasirah. Ilm. Baik, kat sini tuan-tuan dan puan, dia perkataan ilmun. Okey, kalimah ilmun. So untuk kalimah ilmun ni, ilmun. Ada lagi tak? Okey, tak ada. Jadi ilmu ni tuan-tuan, bila kita nak waqaf, dia akan jadi iltiqa sakinain. Bila kita waqaf tuan-tuan, dia akan jadi iltiqa sakinain. Iltiqa sakinain, iaitu pertemuan dua sukun. Baik. Jadi bunyinya macam mana? Kita akan bacanya ibarat macam ni. Yang ni kata iltiqa ni. Sebab kita berhenti kan? Atas satu sebab iaitu kita berhenti. Berhenti. Boleh lah. Okey. Sebab kita berhenti. Macam lawak pula eja macam ni. Sebab kita berhenti. Jadi lam mati, mim pun mati. So ini yang dipanggil iltiqa sakinain dalam satu kalimah. Jadi step yang pertama ialah kita selesaikan ni dulu. Step yang pertama, jadi saya letak step lah. Step dia ialah yang pertama, matikan lam, matikan huruf lam. Kemudian yang kedua, sebut pangkal sebutan mim, ataupun dalam erti kata lain, kembali pada makhraj. Ni step dia. Matikan lam. Macam mana? Ail. Matikan dulu. Ail. Kita buat step pertama dulu. Ail. Lam ni dia ada tawassut tuan-puan. Maka bunyinya berpanjangan sikit. Ail. Kemudian pergi pada step yang kedua. Terus kita pergi pada pangkal sebutan mim ataupun kembali pada makhraj. Mim makhraj dia kat mana? Mim makhraj kat mana? Dua bibir kan dirapatkan. Dua bibir rapat. Untuk huruf mim. Kembali pada makhraj. Dapat tak? Kembali pada makhraj. Macam mana? Bunyi kan kita tak sebut mim kan? Itu je. So selesaikan satu persatu. Matikan lam, ail, macam tu. Ail, so kalau kita matikan, bunyinya macam mana? Lakum bihi ilm. Dia takkan jadi ilm. Biasa kesilapan yang berlaku, kalau kita tak berapa jelaskan dengan dia punya huraian ni, dia jadi ilm. Bihi ilm. Dia tawallud dulu. Sebab dia rasa dia lega kalau kita lepaskan dengan tawallud dulu. Nampak macam jadi.
ilm, ilm, nampak? Ilm. Maka ada satu proses tawallud yang berlaku yang mana tak sepatutnya berlaku lah. Jadi ingat, pegang makhraj lam, ilm, terus. Lakum bihi ilm, ilm. Jangan rasa takut-takut. Ilm. Dia yang ila tu, bunyi la tu yang kita kena elak tu sebenarnya. Sebab tu saya perincikan tadi. Fima laisa lakum bihi ilm. 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 Gitu. Wallahu a'lam. Clear ke? Dapat sesuatu tuan-puan? Boleh komen sikit? Jelas ke tidak? Boleh So nanti ni boleh screenshot kan kalau nak simpan ke. Tapi kalau dah faham, dah handai dah, tak apalah. Kalau dah faham lah. Maksud handai tu maksudnya dah faham lah. Okay. Kalau rasa dah jelas, insyaAllah silakan. Kalau rasa dah jelas, tak mengapa. Tapi kalau rasa belum, okay. Terima kasih atas respon. Jom sambung lagi. So kalau kita berhenti, itulah bunyi dia. Dan kalau kita sambung pula, dah tak jadilah iltiqa' sakinain tadi. Dia akan jadi idgham bi gunnah, kan? Ilmu, dia bertemu waw. Lakum bihi ilmu wallahu ya'lamu. Baik. Selesai. Huruf wa baris atas. Wa, kalimah Allah ni tebal tuan-tuan Kalimah Allah ni tebal sebab sebelum dia ada baris atas. Bukan sebab waw, tapi sebab baris atas pada waw tu. Wa, 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 wallahu. Untuk waw jangan tebal lagi. Yang tebal pada lam je. Ingat tu. Taghliz ni tebal taghliz pada kalimah Allah ni fokusnya pada lam tu je. Tidak pada sebelumnya. Wa wallahu ya'lamu. Untuk ain kita matikan dengan sempurnakan tawassutnya. Ya'lamu. Lamu wa jelaskan hamzah. Wa antum, nun mati bertemu ta. Ikhfa haqiqi. IKH. Nun mati bertemu ta. Ta ni sifatnya nipis, maka dengung nipis, tarqiq, dan martabat a'la, martabat tertinggi. Sebab apa? Makhraj nun mati dengan ta dia dekat, maka senang untuk dilaksanakan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa antum, kadar dengung dua harakat macam biasa. Tum, mim mati bertemu lam. Mim mati bertemu lam, semestinya izhar syafawi. IZS. Mim mati bertemu lam. Mim yang ada simbol sukun kita tahu dah lah. Confirm jelas. La, ta'. Huruf ain sekali lagi. Okey, huruf ain jaga supaya tak bunyinya terlalu kontut. Ta'lamun. La ta'lamun. La ta'lamun. Okey, lebihkan lagi. Lamun, lam baris atas, lamun, M-A-L, ma'arid lissukun. M-A-L, ma'arid lissukun. Mun, ta'lamun. Baik. Habis ayat 66, kita sambung. Makana Ibrahim. Ma asli. Kita sambung ayat terakhir insyaAllah untuk hari ini. Maka, ka, dua harakat ma asli. Dua-dua ni ma asli. Ma asli, ka pun ma asli. Ra pun ma asli. Cuma yang ba ni qalqalah sughra. Ba yang sukun, lantunan yang kecil ataupun lemah. Praktikal dia ibra. Kita jangan tahan, jangan putuskan ibra. Itu biasalah berlaku tu. Makana ibra. Nampak? Ibra. Kita putuskan suara tu. Tapi bukanlah kita kata dia sifat rakhawah tuan-puan. Bukan. Maksudnya nak
kita nak faham betul-betul yang dimaksudkan lantunan yang saghir, sughra ni, lemah. Man kana ibra, ibra. Elakkan berlaku bunyi hamzah tu. Ibra. Jangan bagi ada satu orang kata apa, bunyi yang terhalang tu. Ibra. Ada bunyi tu. Elakkan. Ma kana Ibrahimu. Ra tebal pada atas. Boleh? Hi 2 harakat mak asli. Mu yahu mak asli. Dia. Okey, untuk ya yang bersabdu ni pastikan kita selesaikan sebaik bolehlah. Hi mak asli, yahu mak asli. Dia. Pastikan kita sempurnakan sebutan ya yang bertasydid, yang bersabdu tu. Dan yang penting jangan tahan suara, jangan terlalu over sangat. Kalau tidak dia jadi digya, digya. Nampak ada berlaku tahanan suara tu. Dia dah jadi seumpama sifat syiddah. Digya, tidak. Biarkan ada aliran suara berlaku yang disebut rakhawah. Dia ma kana Ibrahimu Yahudiyya. Dia. Boleh. Dan ya ni pula dia tanwin. Dan selepasnya ada waw. Maka berlakulah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Sama je. Yahudi. Dia wala nasraniya wala la asli. Dapat tak? Idgham bi gunnah tadi. Kadar dengung 2 harakat, idgham naqis. Boleh? Naqis. Dia wala nas. Untuk sad yang sukun ni kita kena tebal ya. La mak asli. Ra tebal. Pun sama mak asli juga. Boleh baca ke tu? T tebal, MA mak asli. Rapat sangat tu. Boleh? Wala nas. Huruf sad ni tuan-puan, dia tebal. Tapi kita tak perlu muncung. Sebab sad ni bukan huruf syafatain. Dia bukan bibir. Dia daripada lisan. Makhraj lisan. Lidah kita. Hujung lidah berada di mana? Bawah kan? Als di belakang gigi sebelah bawah. So untuk sad ni dia tebal. Angkat pangkal lidah dan sebahagian besar lidah kita. Yang disebut sifat itbaq. Als. Dia takkan jadi aus. Nanti jadi aus. Jadi elakkanlah. Kalau boleh elakkan. Sebab dia memang bukan huruf syafatain, bukan bibir. Ya. Wala nasraniya wala nasraniya. Ya yang bersabdu sama je. Keadaan dia macam yang saya terangkan sebentar ni tadi. Dan bila berhenti dia akan jadi mat iwad. Tuan-puan, kalau berhenti ya. Kalau berhenti dia jadi MI, mat iwad. Nasraniya. Ya, berhenti situ. Dan kalau kita sambung dia akan jadi idgham bi gunnah lah. Okey, kalau sambung idgham bi gunnah. So tuan-puan boleh take note lah macam mana kan. Kalau sambung jadi IBG. Wala nasraniya walakin. Boleh? Kalau sambung idgham bi gunnah. Baik. Kalau berhenti mad iwad. Nasraniya. Dah selesai. Kemudian wala la mad asli. La mad asli. MA. Wala. Kemudian nun mati bertemu kaf.
Nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. So kat sini kaf ni huruf nipis. Walakin kana kinka. Dan martabatnya martabat adna, paling jauh, paling rendah. Paling rendah. Adna ni maksudnya rendah. Okey. Ataupun jauh pun boleh, tak kisahlah. Cuma apa yang kita nak kena faham ialah disebabkan jauhnya kedudukan makhraj nun dengan kaf itu, maka bila kata jauh, maka dari sudut nak melaksanakan tu ada sedikit kesukaran. Ustaz, saya buat senang je. Yelah, kalau dah senang tu alhamdulillah. Ya. Jadi itu apa yang dihuraikanlah, disyarahkan oleh para ilmuwan qurra. Jadi mereka beranggapan jika jauhnya makhraj nun dengan kaf tu, maka ada sedikit kesukaran. Dan nescaya ada yang rasa senang sebenarnya, kan? Walakin ka. Boleh sebut ka. Boleh. Nun mati bertemu kaf. Dibaca tarqiq lah, nipis. Betul. Ka dua harakat mak asli ya. Mak asli. Nahanifam. Ni mak asli. Habdas ya. Habdas. Fam tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim, hukumnya IBG. Idgham bi gunnah. Kamil. Sempurna. Sebab mim tu bersabdu, maka dengungnya tu dia berada pada tahapan yang sempurna. Gunnah musyaddadah. Hanifam. Ni semalam kita baru belajar kan, martabat gunnah. Hanifam. Fam musliman wa maka. Fam sin mati ni ada rokhawah tu, tapi tak ada apa pun sebenarnya, sebab S ni natural, bila kita sebut dia akan jadilah. Dia jarang tak jadi. Hanifam musliman wa maka. Mau tanwin temu waw idgham bi gunnah. IBG. Tapi kat sini naqis. Sebab waw tu tak ada sabdu, itu satu perkara lah. Ataupun kita kata ciri-ciri dia. Dia tak ada sabdu, maka dia takkan sempurna lah. Hanifam muslimau. Jadi kalau kita tengok ada sedikit perbandingan dari sudut bunyi tu. Macam ni dengung kamil. Kalau ni dengung naqis. Hanifam muslimau. Hanifam. Fam. Dia pergi terus pada peringkat pangkal hidung. Ni biasa orang sebut tamakun ni. Okey. Puan Nazrina ada PM kan, ada tanya tu. Kalau sedang mendengar ni, itulah dia. Akmal tamakun. Maksudnya penuh. Mencukupi. Maksudnya sampailah ke tahap dengung yang tertinggi. Tapi disebabkan naqis, muslimau, dia naqis. Jadi naqis ni dia tak jauh pun dengan yang tahap yang sempurna tadi. Sikit je beza. Hanifam muslimau mau fam mau fam mau. Tuan-puan dapat dengar beza tu? Nak nampakkan kamil dengan naqis tu. Fam mau fam. Dapat tak? Fam mau. Itu je. Kat sini dia tak boleh jadi kamil sebab nanti dia jadi muslimau mawwa. Hilang pula unsur dengung tu nanti. Itu antara sebab lah kenapa dikategorikan naqis
dan kamil. Boleh nah? Ada ustaz senang mendengar. Udah tukar nama Facebooknya ya. Baik. So itu dia. Idgham. Dan seterusnya wa ma kana. Wa ma kana. Ma asli. Ka asli. Na minal musyrikin. Minal izhar qamari. Alif lam qamariyah. Maaf. Alif lam qamariyah. Itu biasa nama kita sebut kan. Minal alif lam qamariyah. Mush. Matikan shin. Dan huruf shin ni dia ada sifat tafashi. Betul lah tu. Saya pernah sebut sebelum ni kan. Janganlah sampai bersembor elionya. Mush. Kemain lagi ya. Biasa je. Minal musyrikin. Minal mush. Mush bunyi ish tu adalah sifat asli tuan-puan. Maknanya kalau kita tak tahu pun adanya tafashi pada huruf ini, maka janganlah bimbang. Sebab ini adalah orang kata apa, sifat asli yang memang secara orang kata apanya, dia akan berlaku secara tabi'i. Tabiat manusia menyebut huruf shin ni memang sepastinya akan ada sh. Takkan tak ada. Cuba sebut huruf shin tak ada bunyi sh. Cuba buat. Cuba tuan-puan buat. 1, 2, 3. Go. Buat. Sebut shin tapi tak ada bunyi sh. Cuba buat dulu. Ai. Tak boleh tuan-puan. Saya pun cuba buat tadi. Walaupun nampak macam lucu, tapi itulah hakikat dia. Boleh? Ada sebahagian sifat yang memang kita, walaupun di kategori sifat asli, tapi kita kena memberi tumpuan lebih untuk melaksanakan sifat tersebut. Tapi contoh macam shin ni, ataupun rokhawah pada sin, mus, dia mesti akan ada. Ataupun sifat hams biasanya, mus, dia mesti akan ada. Itu tabi'i, secara tabiat manusia bila menyebut huruf-huruf ini, maka confirm akan jadi, automatik jadi. Boleh tuan-puan? Dia macam kita kata, saya nak minum. Bila nak minum, syarat utama dia mesti kena ada air. Kalau tak ada air, wujud tak istilah minum tu? Tak jadi. Itu benda yang tabiat. Dia kata minum, mestilah kita akan minum sesuatu cair, air lah. Air kan? Minum. Mesti kena ada air. Saya nak minum, tiba-tiba ambil cawan, tak ada air. Kalau kita buat kopi tu, kena cop gila lah kot. Kan? Kita melawan fitrah. Boleh nak? InsyaAllah. Musyrikin. Mana huruf shin ni, mana makhraj dia? Tengah lidah kan? Tengah lidah. Dia dinaikkan ke lelangit. Tengah lidah. Naik ke lelangit. Musyrikin. Ra baris bawah, ri nipis. Kin ma'rif sukun. Habis dah tuan-puan ya. Sekejap je cewa. Sekejap lah. Pukul apa ni? 9.40. Standard tu. Kalau terlebih-lebih, itu ya mau. Tak. Terlebih minal musyrikin. So jangan lebih-lebih lah tuan-puan. Sekarang kuat benar, udah luruh giginya. Kena pula tengah goyang-goyang. Biasa je musyrikin. Musyrikin. Kin ma'ril sukun. 2, 4, 6. Wallahu a'lam. Boleh? Baik, Alhamdulillah. So jom kita baca dulu, tuan-tuan puan. Sebelum saya terlupa, saya nak bagi tahu ni tuan-puan, siapa yang terlibat dengan seminar pada hari Sabtu ni, okey, yang kita dah buka awal dulu. So terima kasih yang mendaftar. Seminar akan berlangsung pada Sabtu ni, seminar makhraj huruf. So tuan-tuan puan, pastikan tuan-puan dah masuk dalam grup sementara di Telegram. Saya ulang sekali lagi, siapa yang join seminar, tuan-puan pastikan dah masuk dalam grup Telegram yang sementara. Sekarang ni kita himpunkan dalam grup Telegram. Okay, so nanti lepas tu nak left lah. Ini hanya kita nak kumpulkan yang terlibat dengan seminar ni dan
untuk tuan-puan dapatkan akses, untuk dapatkan link untuk masuk dalam seminar tu nanti, hanya melalui grup Telegram tersebut. Jadi bimbang kalau ada yang tak masuk nanti, terkapai-kapai hari Sabtu nanti. Mana pula ni? Mana linknya tak nampak pun, kata. Sudah, orang dah nak start dah. Nak habis. Kita tak masuk lagi. Linknya tak jumpa-jumpa. Sebab apa? Lupa nak masuk grup. Jadi lekas. Siapa yang belum lagi, siapa yang belum masuk lagi, masuk lekas ya. Telegram tak ada, kenalah download. Okay. Kena download Puan Nurliati. Saya tak pasti. Kok ada kaedah lain kan? Modul pun nanti pun ambil dalam tu. Kena download lah Telegram. Kalau tak pun cara lain, mungkin try PM Cik Ifan dulu. Tanya macam mana. Ada kaedah lain tak? Sebab memang kami easy ngaji ni, macam tu lah kaedahnya. Ya. Memang kita melibatkan dua platform lah. Kadang WhatsApp pun ada, Telegram pun ada. Boleh? Yang lama tu biarlah. Tekan link macam selalu kan Ustaz? Macam biasalah. Kita tekan pakai jari tu. Tik. Kat link warna biru tu. Masuklah Zoom. Zoom kita buat ikut Zoom. Bukan Facebook, Zoom. Sabtu ni. Mak Jaiz, MJM ada kiraat imam yang baca lain tak? Macam Maliki. Imam. Oh, itu imam mazhab tu. Maliki tu. Ada je. Dalam kiraat banyak. Ibnu Katsir. Kiraat Abu Amru. Kan? Riwayat Susi. Banyak je yang baca ni. Dengan Tariq Tayyibah. Riwayat Hafs sendiri pun melalui jalur At-Tayyibah. Ni pening kot nama ni. Mat Jaiz Munfasil tu memang ada yang dibaca 2 harakat. Okey. Jelas ke? Memang akan ada Mat Jaiz yang dibaca 2 harakat. Waktu wasal, bukan berhenti Berhenti kita pun baca 2. Contoh macam dalam ni ada tak? Macam fi ni kah? Fi Tuan Tashyamani. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi. Kita baca 4-5. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi' semua baca 2 harakat je ni kat sini. Fi Mat Jaiz. Kita baca 4 ni semua nak bagi tahulah bahawa adanya imam-imam yang lain baca dengan kadar 2 harakat. Boleh 2 harakat. Junafi 4 atau 5 sahaja. 2 tidak ada, melainkan waqaf berhenti. Tuhajjunafi 2 harakat. Boleh? Boleh nah? Wallahu a'lam. Okey, selesai. Kena buat Telegram, nanti tertinggal. Itulah tuan-puan. Siapa yang tak ada Telegram kena buat lah. Bila tuan-puan dah start involve, melibatkan diri dalam kita kata dalam medan online ni kan. So kena ikut rentak lah. Sebab mana ada option lain dah. Kan? Kena ikut rentak. Cubalah. Sebab kita pun kalau WhatsApp ni dia terhad sikit. Kalau Telegram ni kalau masuk, bila kita masuk kita boleh tengok yang post sebelum-sebelum tu. Itu antara kelebihan dia lah. Kalau cara nak guna WhatsApp, kena download WhatsApp lah. Kena download WhatsApp. Boleh lah. Ustaz, apa tajuk lagu? Tajuk lagu bagi tadi Damba Cintamu. Bukan cinta manusia Cinta Allah. Damba Cintamu. Tu asal lagu Raihan tu. Baik, wallahualam. Selesai semua? InsyaAllah. Itu je makluman penting. Siapa yang join seminar, Sabtu ni kita akan jumpa. Dan untuk dapatkan link tu nanti, link Zoom tu, kena pastikan tuan-puan dah masuk dalam grup Telegram. Okay, wallahualam. Jom. Sedia semua? InsyaAllah kita nak bertalaqi. Dah ready belum?
Tuliskan ruangan komen. Ready. Kita nak habis dah ni. Dah nak penutup dah. Jarang saya dengar orang tak ada WhatsApp. Tak adalah, ramai je yang tak ada. Ada ke yang tak ada WhatsApp? Benda tu macam dah jadi keperluan sekarang kan. Untuk masa ni lah. Dulu memanglah, jangan cerita dulu. Cerita yang sekarang. Yang sekarang kan, biasanya WhatsApp ni dah jadilah orang tak apa, sebagai platform untuk kita berhubung. Orang yang dekat dengan jauh. Ke ada yang pakai burung lagi? Pakai burung kan, hantar surat pakai burung. Ada yang guna burung? Tak ada kot Gurau tambah gurau. Jangan ambil hati. Jom kita sambung balik Okay, ready semua insyaAllah. Tarik nafas. Baik, kita mulakan. Macam biasalah, saya baca 2 kali. So, tuan-puan ikut yang kedua tu. Baik, insyaAllah. Tarik nafas. Bismillah. Okay, jom. Mula Allahumma salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به
علم فلم تحاجون فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله. Baik, alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan. Selesai kita punya pengajian pagi ini, insya-Allah. Moga-moga ada barakah di atas perkumpulan kita pada pagi ini, insya-Allah, ya. Jadi itu saja tuan-puan, insya-Allah untuk esok. Okey, saya lupalah. Untuk esok tak apa. Untuk esok tuan-puan, tuan-puan bedah sampailah habis muka surat 58 tu. Yang berbaki tinggal tu kan. Esok kita akan habiskan, insya-Allah. Esok kita sambung ayat 68 sampai 70. Habis ngam muka surat 58. Okey. Baik. So, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, yang mungkin ada yang baru pertama kali join kita punya sharing ni. So, untuk dapatkan info lanjut berkaitan dengan program-program ataupun live-live yang kita adakan, boleh join grup Telegram lah. Link kita ada sediakan di atas tu. Boleh tekan, masuk je. So, nanti apa-apa update, tuan-puan boleh follow up kat situ je lah, tengok kat situ. Okay. Baik, insya-Allah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Jadi jom sama-sama kita tutup dengan doa tilawah ni dahulu. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. So, terima kasih lagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua. InsyaAllah kita jumpa esok. Doakan moga-moga esok tak ada apa-apa yang berlaku lah, lancar lah. Dan saya nak pesan siap-siap ni untuk yang terlibat dengan seminar. Kita ada 2 pertemuan. Yang pertama dengan saya pada hari seminar tu nanti. Dan pada hari Jumaat, tuan-puan akan ada sesi, ni kira bonus lah. Siapa yang dah biasa follow seminar, biasanya sehari sebelum seminar, kita ada macam pra-sesi. Lebih kepada untuk memberi semangat kepada kita semua insyaAllah. So hari Jumaat nanti pada jam 3 petang lah. Zoom juga. Terhad kepada mereka yang join seminar sahaja. Untuk Jumaat ni, cuma saya saja maklumkan insyaAllah. So itu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada salah silap tu, saya bergurau, terkasar ke, saya minta maaf tuan-puan jangan ambil hati, jangan simpan dalam hati. Ada yang simpan dalam hati ke ni? Kan, kok merajuk ke apa kan? Ustaz Adi ni suka buat gurau-gurau kasar. Saya minta maaf lah, ya tak? Hati orang ni lain-lain tuan-puan. Kadang kita cakap tu mungkin biasa pada kita, tapi orang lain kot terasa ke apa. So saya minta maaf lah tak ada niat nak menjatuhkan maruah ke apa, nak perli ke apa, tak ada. Sekadar gurauan semata-mata. Okey, itu saja. Yang baik itu semuanya daripada Allah SWT. Kalau ada yang kurang tu mungkin daripada saya sendiri. Jadi saya mohon maaf. Terus doakan Izzy Ngaji agar terus berkembang maju dalam menyampaikan ilmu Quran kepada masyarakat di luar sana. Dan doakan saya sendiri dan insyaAllah saya akan balikkan segala doa tu pada tuan-puan. Moga-moga tuan-puan dapat apa yang tuan-puan inginkan insyaAllah. Allah akan izinkan tuan-puan berhajat nak baca Quran kan. Nak baca dengan lancar, nakkan kefahaman yang baik. Ya, saya doakan moga tuan-puan dapat apa yang tuan-puan impikan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan biiznillah. So itu sahaja daripada saya. Kita tutup dulu dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey, itu saja. Saya undur diri dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Sama-sama kita sebarkan ilmu Quran ini ke pelosok alam. Hashtag baru ke apa? Bukan, tak adalah. Saja je tambah-tambah. Okey, jom. Saya undur diri dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Tuhanku
melanggar laranganmu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhanmu walau sedar aku milikmu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat.